Apa pula kelebihan yang tersirat di majlis ilmu? Kita dah tahu tadi, waktu belajar ilmu majlis ilmu ni bila waktu yang terbaik kan? 5 perkara itulah. Sebelum datang 5 perkara, kan kita kena buat. Okey, ada kelebihan pula. Kelebihan yang tersirat kat majlis ilmu. Apa yang kita sibuk nak pergi belajar kat majlis ilmu, nak jumpa guru ni. Tak? Okey. Pertama, kelebihan majlis ilmu ni, ini ada yang daripada hadis, daripada ayat Quran pun ada. Okey, saya ambil makna dia aja sebab banyak saya ambil hadis-hadis ayat Quran ni, sebahagian daripada dia je lah saya ambil, dia punya point form dia. Ada hadis daripada Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi. Hadis ni bermaksud, jika kalian melewati taman syurga, maka berhentilah. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan taman syurga itu? Beliau menjawab, halaquz zikir. Ini hadis ni. Iza maratum biriyadil jannah farta'u qalu. Ni yang tadi saya dah bilang, dia punya ni. Bila kita lewat kat taman syurga tu, kita berhenti. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni sahabat tanyalah, apakah yang dimaksudkan tadi tu taman syurga? Riyadul jannah ni raudhah kan, daripada perkataan raudhah kan. Riyadul. Jadi sahabat tanya. Qala, mana Rasulullah jawab balik, hilaku zikr. Hilaku zikri. Apa tempat hilaku zikri ni? Apa pula makna halaku zikri? Sahabat tu tanya tak? Jadi daripada istilah bahasa dia, istilah daripada segi istilah, halaqah ni berarti pengajian, di mana orang-orang yang mengikuti pengajian itu duduk berkelompok. Itu dia panggil halaqah. Halaqah zikir, duduk berkelompok. Zikir ni maknanya mengingati. Kalau zikrullah, mengingati Allah. Itu dia panggil halaqah zikir. Mengingati Allah. Okey, dari segi bahasa ianya juga disebut sebagai majlis taklim ataupun majlis ilmu. Majlis ilmu dan majlis taklim ni lah dipanggil halaqah zikir. Kita duduk berkelompok ni, sama ada kat masjid ke, kat rumah ke, dekat online ni, kita sedang berkelompok ni untuk mengingati Allah. Baca Quran ni makna orang ingat Allah lah. Kalau orang yang tak ingat Allah, dia tak nak baca Quran. Sebab dia nak baca kalamullah, apa yang Allah kata. Nak belajar ilmu agama sebab dia ingat Allah, pasal dia nak datang belajar. Kalau dia tak ingat Allah, tak datang belajar. Jadi maknanya majlis ilmu itu adalah halaqah zikr. Okey. Apa pula yang ada tentang kelebihan kat majlis ilmu ni pula? Ni pula hadis yang lain pula, riwayat Imam Muslim pula. Kan? Okey, dia bilang apa? Tidaklah sekelompok kaum yang duduk berzikir kepada Allah, maknanya majlis ilmu ni kan, ni kita datang baca Quran ni, kecuali para malaikat melingkari mereka. Rahmat Allah meliputi mereka. Maknanya kita ni sedang ada kat dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan walaupun kita buat kat online ni, adalah malaikat bersama-sama kita kat rumah kita ni. Amin. Dan juga Allah merahmati kita kat dalam rumah kita ni, jadi rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenteraman untuk kepada mereka, supaya rumah kita ni jadi rumah yang tenteram, rumah yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya buat majlis-majlis ilmu ni, kadang-kadang saya buat kat rumah ni supaya ambil keberkahan. Rumah tu pun dapat jadi rumah yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyebut-nyebut mereka. Allah sebut. Sebut siapa? Sebut orang yang ada kat dalam majlis ilmu tu. Allah tengah sebut-sebut kita ni sekarang ni kan. Bangga dengan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi ni. Allah bangga sebenarnya mereka yang ada kat dalam mana-mana majlis ilmu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini antara kelebihan majlis ilmu. Dan kedua lagi, antara kelebihan majlis ilmu ni, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Ini antara kelebihan dia. Sebab tu kita jangan ambil mudah nak belajar online selalu lah. Kalau boleh pergi masjid. Begini sebabkan circuit breaker, got no choice lah. Kalau tak ada circuit breaker, saya pun jarang juga ajar online ni. Saya lagi suka ajar direct, sama ada kat rumah ataupun kat masjid. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka lakukan. Maknanya kita punya sayap yang bila malaikat meletakkan sayap, dia bermaksud apa tau? Dia bermaksud kita punya majlis ni dilindungi oleh para malaikat. Itu yang kita nak. Dan redha dengan apa yang kita lakukan. Banyaklah hadis tentang ni. Okey.
Kemudian pula ada satu hadis lagi daripada Imam At-Tabrani pula. Tidaklah duduk sesuatu kaum, kemudian mereka berzikir kepada Allah dan duduknya hingga mereka berdiri. Daripada mula kita duduk ni sampai kita berdiri, melainkan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, berdirilah kalian. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian pun telah diganti dengan berbagai kebaikan. Ini antara kelebihan orang yang ada kat majlis ilmu. Banyak lagi. Pula tentang majlis ilmu pula ada kata majlis ilmu ni sebahagian daripada taman-taman syurga. Tadi kan dia dah bilang Raudatul Jannah tadi. Apa yang ada kat dalam taman syurga? Raudah. Apa kelebihan dia? Siapa dah pergi haji, pergi umrah, mesti dah pernah pergi Taman Raudah dekat Madinah. Apa yang ada dalam Taman Raudah tu kelebihan dia? Taman bunga. Taman bunga sih. Outdoor taman bunga, Botanic Garden pun boleh pergi. Tak payahlah nak pergi buang-buang duit, nak pergi naik pergi kat terbang balik, nak ambil visa, nak pergi apa. Nak pergi sampai kat Madinah, Taman Raudah, kita sibuk nak masuk dalam tu. Setakat taman bunga, Botanic Garden pun boleh kat je. Tak payah buang-buang masa nak pergi. Tak? Taman bunga pula dia sebut. Woodland Waterfront pun ada garden. Tak adalah. Antara kelebihan taman syurga ni, kata Rasulullah apa, dalam dunia ni ada 2 taman syurga. Satu yang kita kenal sebagai Raudah dekat Madinah. Satu lagi dikenali sebagai mana-mana majlis ilmu pun dikenali sebagai taman syurga juga tadi kan. Hadis tadi bilang kan. Tak? Maknanya antara kelebihan yang ada kat Raudah tu, dalam Raudah ni antara tempat mustajab doa. Betul tak? Kita belajar. Siapa dah pergi haji, pergi umrah tahu. Siapa yang belum pergi tapi dah nak belajar khusus lah. Satu hari pergi khusus umrah ada dia cakap. Ada dia bilang. Belajar dengan ustaz lah. Antara tempat mustajab doa dekat Madinah apa? Kat Raudah lah. Antara mustajab doa dekat Mekah nanti kita ada tempat apa? Tempat belakang makam Ibrahim, dalam Masjid Ismail, antara Bukit Safa dan Marwah. Kat Multazam, banyak tempat-tempat yang mustajab doa. Jadi Raudah yang kita sibuk nak masuk dekat dalam Masjid Madinah tu sebab dalam tu merupakan tempat yang mustajab doa. Sebab tu kalau dapat masuk dalam taman syurga tu banyakkan berdoa. Ni kita pula dah masuk kat dalam majlis ilmu pun dah dikira sebagai taman syurga. Maknanya dalam majlis ilmu ni pun termasuk sebahagian daripada tempat yang mustajab doa juga. Berbanyakkan berdoa, minta doa pada Allah SWT. Nak minta apa, minta. Dengan Allah jangan malu. Nak minta apa saja, murahkan rezeki, nak berikan kesihatan. Dalam majlis ilmu lah tempat yang mustajab doa sebenarnya. Awak minta dengan saya tak dapat. Lagi minta duit, mati aku tak kasih. Betul tak? Pandai-pandai lah korang cari duit sendiri. Minta dengan Allah, Allah akan kasih insyaAllah. Dengan berbagai cara lah. Allah kasih kita rezeki, kesihatan dan sebagainya. Ustaz, habis kelas ni baru doa ni. Awak nak doa sendiri ni pun boleh. Doa. Kan dah ada dalam majlis ilmu ni. Dah ada dalam halaqah zikir ni sekarang. Dah dikira sebahagian daripada taman-taman syurga. Walaupun secara online lah. Kita minta supaya Allah berkatilah majlis ni. Sebab keadaan kita tak mengizinkan. Ya. Itulah kelebihannya datang majlis ilmu ni. Daripada duduk kat online je setakat dengar YouTube kan. Bukan saya bilang tak boleh. Tapi kadang-kadang dia memeningkan kita. Sebab kita tak dapat ilmu secara lebih meluas. Ataupun secara detail. Nanti ustaz ni kata gitu, ustaz kata gitu jadi pening pula. Jadi kita nak belajar biar dapat ilmu tu secara detail lah. Supaya kita dapat faham yang masa tu kita nak terapkan. Kalau dia tak sesuai dengan kita jangan ambil tak apa pasal tak sesuai, tapi kita jangan salahkan orang yang ambil. Mungkin sesuai untuk orang lain. Ilmu ni ibaratkan obat tau. Kalau awak pergi farmasi, berapa banyak obat ada kat dalam farmasi tu tak? Tapi bukan semua obat kat farmasi tu sesuai untuk awak. Tak? Bergantung pada apa penyakit awak. Kalau awak sakit jantung, awak beli je lah ubat jantung. Tak payah beli ubat semput, tak payah beli ubat mata pun tak payah beli. Awak beli je dah ubat jantung. Yang lain, janganlah beli. Buat apa beli tak sesuai untuk awak. Habis nak buang apa ubat semput tu, nak buang ke ubat mata, tak. Dia mungkin sesuai untuk orang lain.
Nanti orang sakit mata datang sesuai untuk dia pula. Orang semput datang sesuai untuk dia pula beli ubat tu. Sama ilmu ni mungkin tak sesuai untuk kita, sesuai untuk orang lain sebenarnya. Kan? Okey, baru kita tengok apa makna Al-Quran.